Silakan Kampung Tunku. Saya tadi minta penjelasan sebenarnya dan laluan telah diberi. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Tari Pematang. Tadi Yang Berhormat Pematang menyatakan bahawa kebebasan maklumat ini adalah di bawah kuasa kerajaan persekutuan. Betul. Dan saya ingin bertanya, jikalau macam itu, adakah perkara-perkara di bawah kuasa kerajaan negeri seperti kerajaan tempatan, kampung baru, kampung tradisi Melayu, semua ini kerajaan persekutuan tidak boleh masuk campur? Betul tak? Kalau kerajaan persekutuan masuk campur, adakah ini dalam melanggari undang-undang ataupun persekutuan, perlembagaan persekutuan kita? Kalau dinyatakan bahawa kerajaan negeri ada hak untuk membuat sebarang bentuk dasar dan polisi tentang bidang-bidang kuasa ini, mengapa kerajaan persekutuan pergi pula menghalang pelaksanaan pilihan raya kerajaan tempatan? Mengapa kerajaan persekutuan melaksanakan, menjalankan, menubuhkan JKKP? Bukankah kerajaan persekutuan juga melanggar persekutuan, perlembagaan persekutuan? Kampung Tunku. Yang Berhormat Speaker. Saya panggil Kampung Tunku tadi untuk berbahas. Oh ya, tapi saya silap sebab Yang Berhormat Pematang memberi laluan. Jadi ada sikit Sebab Permatang sudah habis menyampaikan perbahasannya. Dia bagi kepada saya. Okey, Saya boleh jawab Pak Speaker kalau nak. Saya boleh jawab kalau nak, tak apa. Tapi perbahasan dah habis. Perbahasan daripada Permatang sudah tamat. Kalau macam itu saya teruskanlah dengan ucapan perbahasan saya. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Puan Speaker. Jadi saya juga ingin memasukkanlah persoalan-persoalan saya tadi itu ke dalam ucapan perbahasan saya. Dan saya minta ulasan daripada Exco nanti kalau boleh. Tuan-tuan Timbalan Speaker, saya berasa bangga pada hari ini kerana sekali lagi negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat mencipta sejarah sebagai negeri yang pertama mengubah undang-undang tentang kebebasan maklumat. Dan sekali ini kini menunjukkan kerajaan negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat sekali lagi mendahului kerajaan persekutuan dalam mengubah undang-undang yang memupuk semangat, ketulusan, kecekapan dan beramanah. Puan Timbalan Speaker, biarpun begitu, apa yang menyedihkan kita iaitu rang undang-undang kebebasan maklumat negeri Selangor ini masih tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi tahun 1972, di mana orang ramai masih tidak ada akses kepada sebarang maklumat yang telah diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi di bawah akta ini. Walaupun sesuatu maklumat itu mungkin mempunyai kepentingan awam untuk diedarkan kepada orang ramai. Jadi carangan saya ataupun kesan saya kepada kerajaan negeri ialah supaya pada masa-masa yang akan datang jikalau terdapat permohonan untuk mendedarkan sebarang maklumat di bawah yang telah diklasifikasikan sebagai akta rahsia rasmi di bawah akta ini, saya meminta Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar boleh terus-menerus menggunakan kuasa di bawah Seksyen 2C akta rahsia rasmi ini untuk kepentingan orang awam. Yang kedua apa yang saya ingin bagikan ialah tentang takrifan terhadap perkataan jabatan. Saya berpendapat takrifan ini mungkin terlalu longgar ataupun terlalu ketat kerana ianya tidak menyentuh tentang syarikat-syarikat kerajaan negeri Selangor, GLC, agensi-agensi kerajaan negeri dan juga badan-badan kanun. Jadi carangan saya ialah supaya mungkin dalam peringkat jawatan kuasa ataupun jawatan kuasa pilihan kita boleh meneliti sama ada kita perlu mengembangkan takrifan atau maksud jabatan kerajaan ini. Kerana pada saya, apa yang saya fahami sekarang ialah maksudnya adalah terlalu sama ataupun longgar. Yang ketiga, saya ingin juga menyentuh tentang fee. Seksyen 6-3 menetapkan bahawa pihak berkuasa negeri boleh menetapkan fee terhadap setiap permohonan yang dikemukakan. Apa yang membimbangkan saya ialah mungkinkah peruntukan ini disalahgunakan oleh pihak berkuasa negeri, iaitu peruntukan ini dijadikan sebagai satu bentuk double-edged sword. Apabila kerajaan negeri nak hentikan, mengelakkan suatu maklumat itu daripada diberi, kita mengenakan fee atau bayaran yang terlampau tinggi, sehingga sesuatu permohonan yang ringkas dengan tujuan untuk mengelakkan sesuatu permohonan yang ringkas itu tidak dapat diproses. Ini bukan
Ini pernah berlaku di Malaysia. Saya ambil contoh draft rancangan tempatan Bandaraya Kuala Lumpur, kalau saya tak silap. Draft laporan ataupun rancangan itu dijual dengan harga RM1,000. Kalau saya tak silap. Pernah sekali. Jadi kalau fee yang macam ini begitu tinggi, ianya walaupun boleh diberi dan dibeli oleh orang ramai, ianya masih menyekat kebebasan maklumat yang kita ingin mencapai. Kita juga sedia maklum bahawa oleh itu saya mencarankan kepada kerajaan negeri supaya perkara ini dapat diperincikan, supaya ianya tidak disalahgunakan untuk melindungi sesuatu maklumat yang mempunyai kepentingan awam daripada diperolehi oleh orang ramai. Mungkin kita boleh mengkaji sama ada kita boleh mewujudkan satu bentuk kadar bayaran maksimum mengikut kategori maklumat ataupun dokumen yang kita hendak beli. Ini adalah satu permasalahan teknikal. Yang ketiga, jika maklumat itu dimohon dan telah diberi kepada pemohonnya, adakah pemohon berhak untuk menyediakan salinan kepada orang lain atau pihak ketiga? Maknanya, bolehkah saya beri kepada orang lain, beri kepada media, beri kepada seluruh masyarakat? Bolehkah pemohon membuat salinan fotokopi? Dan adakah tindakan fotokopi ini melanggar hak cetak, hak milik cetak pemilik asal, iaitu kerajaan negeri? Dokumen itu kepunyaan kerajaan negeri, kita beri kepada pemohon dan pemohon membuat salinan fotokopi. Adakah ini melanggar Akta Hak Milik tahun 1987? Ini masalah teknikal. Jadi, dan juga persoalan saya. Yang keempat, walaupun enactment ini hanya dikuatkuasakan terhadap jabatan-jabatan di bawah kerajaan negeri, ini saya telah ulangi, adakah ia termasuk agensi dan badan berkanun di bawah kerajaan negeri? Bagaimana dengan jabatan pula? Jabatan kerajaan yang menerima peruntukan daripada kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, seperti Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Sebab kalau kita memohon maklumat daripada suatu jabatan, misalnya Jabatan Kerja Raya, dan misalnya kata projek itu menerima sumbangan ataupun fund daripada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, bolehkah kerajaan negeri ataupun Jabatan Kerja Raya memberi maklumat itu kepada pemohon? Itu juga satu masalah teknikal yang kita perlu mendalami. Kelima, saya ingin bertanya, di bawah enactment ini, adakah kerajaan negeri mempunyai satu anggaran berapa ramai pegawai maklumat yang akan dilantik? Adakah pegawai maklumat ini tertakluk kepada apa-apa bentuk semakan? Jika tidak, saya mencarankan supaya pegawai maklumat ini peranannya dan kerjanya dipantau. Ianya perlu bertanggungjawab kepada Esko. Begitu juga dengan lembaga rayuan, ianya perlu dipantau oleh Esko. Dan setiap tahun Esko ataupun kerajaan negeri perlulah membentang satu laporan tahunan ke Dewan Yang Mulia ini berhubungan dengan peranan, prestasi dan kerja pegawai maklumat dan juga lembaga rayuan ini. Saya mempunyai perbezaan pendapat dengan Yang Berhormat Sumbangjaya dengan Sri Setia. Saya berpendapat kerajaan memang ada hak untuk menolak permohonan maklumat. Tetapi hak ini ataupun kuasa ini perlu disemak. Dan saya bercarang salah satu bentuk semakan yang kita boleh buat ialah Dewan Yang Mulia ini mengawal, menyemak kuasa yang terletak pada kerajaan negeri ini. Keenam, adakah enactment ini mempunyai kesan retrospektif? Kita juga sedia maklum bahawa terdapat dokumen dan perjanjian yang pernah ditandatangani di antara kerajaan negeri dengan syarikat swasta, dan kebanyakan dokumen ataupun perjanjian ini dia mengandungi klausa-klausa yang tertentu yang melindungi ataupun mengelak sebahagian ataupun seluruh bahagian daripada kandungan perjanjian itu didedakan ataupun diberi kepada orang ramai. Contohnya apa yang kita bincangkan baru-baru ini, perjanjian konsesi air di antara Syahbaz, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Dan ini melibatkan kerajaan persekutuan. Sekali lagi masalah timbul. Jadi adakah enactment ini mempunyai kesan-kesan terhadap perjanjian yang ditandatangani sebelum berkuat kuasanya enactment ini? Yang keenam, saya juga ingin memberi calangan tambahan.
bahawa beberapa bentuk ataupun jenis dokumen ataupun maklumat tidak boleh sekali-kala ditakrifkan sebagai rahsia rasmi di bawah enactment ini. Contohnya seperti minit mesyuarat Majlis Bulanan Penuh PPT, minit mesyuarat Pejabat Tanah dan Daerah dan sebagainya. Bolehkah ataupun mungkinkah kita menjadikan dokumen-dokumen seperti ini, seperti surat menyurat di antara jabatan, sebagai dokumen yang boleh diberi dengan bebas di bawah enactment ini apabila ada permohonannya? Ditakrifkan, kita tetapkan di dalam enactment itu bahawa ianya tidak boleh sekali-sekala dinyatakan sebagai rahsia rasmi. Mungkinkah kita berbuat sedemikian? Tujuan saya mencanangkan ini adalah menunjukkan komitmen kita terhadap ketelusan dan semangat CAT, di mana memang ada dokumen tertentu kita tidak akan menghalangnya daripada diperolehi oleh orang ramai. Yang ketujuh, saya juga ingin menyentuh kesalahan. Kita daripada di dalam rang undang-undang ini kita ada menyentuh tentang kesalahan. Tapi kesalahan ini hanya menyentuh terhadap mereka yang menyalahgunakan dokumen ataupun maklumat yang diberi oleh kerajaan. Adakah mungkin kita menetapkan juga kesalahan terhadap mereka, siapapun yang cuba melengah-lengahkan pemberian maklumat, pemberian sesuatu maklumat yang telah pun diluluskan? Misalnya, ianya tidak dipekaukan langsung walaupun telah diluluskan, ataupun ia dipekaukan dengan lewat, sangat lewat. Mungkinkah kita boleh mengkaji sama ada kita perlu memasukkan peruntukan dalam seksyen ini berkenaan dengan kesalahan? Saya juga ingin, tadi Yang Muhammad Esko menyentuh tentang pengisytiharan aset dan harta Esko. Ianya dilakukan pada awal tahun yang lalu. Pada masa itu, kalau saya tidak silap, dijanjikan bahawa pengisytiharan dibuat setengah tahun sekali. Jadi saya rasa memang masa pun sudah sampai. Pengisytiharan sepatutnya dibuat pada hujung tahun ini. Saya menyarankan supaya untuk mencerminkan komitmen kita kepada kebebasan maklumat, mungkin kita menjalankan pengisytiharan ini, kalau setengah tahun sekali terlalu gelap sangat, mungkin satu tahun sekali. Dan memang kalau kita buat tahun sekali pun ianya sudah tamat darinya. Jadi saya minta supaya perkara ini juga boleh dibincangkan sesama Esko supaya sesuatu boleh dilakukan pada akhir tahun ini. Jadi inilah apa yang saya berharap. Saya berharap Esko dan juga jawatan kuasa pilihan yang akan ditubuhkan nanti boleh meneliti enactment ini dan meneliti masalah-masalah yang saya bagikan tadi. Apapun sekali, saya mengucapkan syabas kepada Kerajaan Negeri Selangor, syabas kepada Dewan Yang Mulia ini, kerana sekali lagi kita mencipta sejarah menjadi Dewan nombor 1 di seluruh Malaysia yang membawa undang-undang yang positif ini. Terima kasih. Speaker.